Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran, pencinta hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini 6 September 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Qaf. Surah Qaf, surah yang ke-50, juzuk yang ke-26. Kita masih lagi juzuk yang ke-26, surah yang ke-50. Ayat yang kita akan baca bermula dari ayat 6 sehingga 11. Ayat 6 sehingga ayat 11. Perbincangan kita pada kali ini tentang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya supaya melihat kepada makhluk-makhluk Allah ini sebagai bukti keagungan, kekuasaan, kudrat Allah Azza wa Jalla menghidupkan manusia, menjadikan alam ini, dan sekaligus mematikan dan menghidupkan semula manusia ini untuk kali yang keduanya. Maka bukti-bukti dan tanda-tanda ini yang sangat penting bagi kita, yang sangat besar bagi kita orang mukmin untuk memantapkan iman kita. Kenapa? Sebab kita kenal Allah melalui nama, sifat dan makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu. Kita tak boleh kenal zat Allah, tak payah nak fikir tentang zat Allah, kita boleh fikir tentang makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan kepada kudrat dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, ayat yang kita akan baca ini bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1143. 1143. Mari kita baca ayat dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Pergi kepada ayat 6
muka surat 1143. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. Tengok terjemahan dia. Kalaulah mereka menyangka kami, yakni Allah, tidak berkuasa mengembalikan mereka hidup semula ke dunia, maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka? Kaifa banainaha, dengan tidak bertiang, bagaimana kami membinanya dengan rapi. Wa zayyannaha, serta kami memperhiasinya dengan bintang-bintang. Wa ma laha min furuj, dan dengan keadaan yang tidak ada padanya retak, renggang, tak ada. Comel sekali-kali. Para pelajar, tengok kepada munasabatul ayah. Munasabah ayat ini. Annahu lamma zakara Allah Ta'ala halatal mukazzibin. Allah Ta'ala sebut dalam ayatnya lepas keadaan orang-orang yang mendustakan Allah, dan Allah Ta'ala apa yang mereka kata, da'ahum ilan nazari fi ayatihi, Allah Ta'ala panggil mereka, mari sini, coba kamu tengok kepada makhluk aku tu. Jangan duk mai kazzabu, mendustakan, tengok pada makhluk. Ini dia panggil seruan yang pertama, an-nazar fi ayatihil ufuqiyah. Allah suruh tengok ayat tanda-tanda kuasa Allah di sebelah atas. Kay ya'tabiru, supaya mereka mengambil iktibar. Wa yastadillu biha, mereka mengambil istidlal dengan dia. Ala ma ju'ilat adillah alaih, apa yang Allah jadikan dia sebagai dalil ke atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka Tuhan suruh kita tengok. Tengok tafsir ayat. Afalam yanzuru haula'il mukazzibun, adakah puak-puak yang mendustakan ayat Allah Ta'ala itu tidak tengok kepada kuasa Allah Ta'ala untuk menghidupkan balik manusia ini? Tengok kepada mana? Dalil kepada langit. Allah Ta'ala angkat langit ke atas. Mereka perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala bina yang langit yang begitu besar tanpa tiang, dan diperhiasi langit itu dengan bintang-bintang. Kita tak nampak pun langit pernah pecah, pernah terbelah, retak, tidak ada. Bahkan satu binaan yang kukuh tanpa cacat celah. Maka falladhi qadara ala fi'li dhalik, Allah yang mampu, berkuasa menciptakan perkara yang tersebut. La yu'jizuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang boleh melemahkan Allah Azza wa Jalla. Siapa dia kata Tuhan lemah, maka itu orang yang tak betul jalan. Na'udzubillah min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Satu, kita pergi kepada dalil bawah pula. Dalil ardiyah, dalil sebelah bawah. Wal arda madadnaha, dan kamu tengoklah pula kepada bumi ini, bagaimana kami bentangkan dia sebagai hamparan. Wal arda basatnaha sathaha, macam hamparan, sama yang nampak. Kalau kita duduk sini nampak sama, duduk jauh nampak bulat. Pelik. Wa alqaina fiha rawasi, dan kami letakkan padanya gunung ganang yang terdiri kukuh. Rawasi itu maknanya gunung itu sebagai pengimbang. Fala tattaribul ardu wala tamid, supaya bumi tidak bergoncang. Letak bukit, mantap. Bukit itu ditimbang, itu bukan letak saja-saja. Mari manusia sekarang ni, dia belah bukit, dia korek bukit, macam-macam dia buat. Akhir kali bukit terbelah, akhir kali bukit runtuh, orang apa mati. Na'udzubillah. Apa lagi yang Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang bukit rawasi,
sebagai pasak bumi. Penyacang setengah kita lama kata. Kalau kita sekarang nak macam piling, dan kita nak suruh imbang bangunan kita piling tapak tu supaya tak bergerak. Jadi Allah Ta'ala letak bumi supaya tak bergerak. Dia pengimbang dia apa dia? Letak dia punya bukit. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Serta kami tumbuhkan padanya segenap jenis tanaman yang indah subur. Allahu Akbar. Bumi ni comel dengan apa? Dengan tanaman. Perhiasan-perhiasan. Sebab itulah kita tengok orang tanam pokok bunga. Orang yang tidak duduk atas bumi. Duduk di mana? Duduk di atas bangunan yang tinggi-tinggi. Dia buat naik bunga pula tanah atas. Tak boleh naik bunga sungguh. Dia bawa naik bunga plastik. Allahu Akbar. Manusia ni jangan main. Dia buat tinggi-tinggi dia punya bangunan. Akhir kali parking kereta saja 10 tingkat bangunan. Kita nak sapa ke tingkat atas atau pening kepala kita duduk pusing ke parking. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Inilah kelebihan naik duduk bangunan tinggi-tinggi. Nah, senang kita duduk pondok ni parking tepi tangga tu ya. Tak payah duduk cakap banyak. Allahu Akbar. Ini kata apa? Ya. Jadi indah subur. Pokok-pokok itu berbagai-bagai jenis. Allah. Min kulli naw'in min anwa'iz zuru' was nabat. Ada pokok yang bertiang berbatang, ada pokok yang menjalar, ada pokok yang macam-macam dia punya jenis, kan, yang menggembirakan orang yang melihatnya. Tak ada pokok sengoti, pokok plastik pun jadi. Nak kata apa? Sebab itulah kita ni yang duduk di kampung-kampung ni ambil peluang. Kita duduk atas tanah sekarang. Tanamlah pokok tu. Pokok bunga tanam, pokok sayur tanam. Orang duduk atas bangunan tinggi pun nak menanam juga dia. Allahu Akbar. Tuhan kata apa? Tabsiratan wa zikra li kulli 'abdin munib. Kami adakan semuanya itu untuk menjadi perhatian dan peringatan. Ini yang besarnya. Tabsiratan, menjadi perhatian, menjadi peringatan. Ai fa'alna zalika min ajli, kami jadikan semua itu supaya apa? Supaya kamu tengok, kamu ingat. Siapa dia? Likulli 'abdin munib, setiap hamba Allah Ta'ala yang mahu kembali kepada Allah dengan taat, dengan ketaatan, dengan berbakti, bertakwa, maka orang itu menjadi dalil, menjadi tanda kepada dia. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Jadi fa'alna zalik min ajli an yubsira wa yatadhakkar kullu 'abdin rajja'in ila Allah. Setiap hamba yang banyak kembali kepada Allah, dia akan ingat. Muqbilin ala ta'atihi, orang yang taat kepada Allah, fayastadilla bin nazar ilaiha, maka dia kena ambil dalil. Bila kita tengok pada semua ini, dalil kepada apa? Kita berfikir tentang sempurnanya kudrat kuasa Allah Ta'ala untuk menghidupkan yang mati depan mata kita. Bagaimana sudah pasti Allah Ta'ala berkuasa untuk menghidupkan semula orang mati di akhirat. Allahu Akbar. Kita tengok pokok. Mula-mula kita beli biji. Nah, letak atas tanah. 2-3 hari, keluar. Pecah. Keluar sikit. Besar-besar. Lama-lama kering, mati balik. Begitulah Allah Ta'ala nak suruh kita perhati tengok manusia ni. Daripada tak ada, dikandung oleh ibu, lahir, kuat-kuat, besar, melompat sana sini, mati, hidup balik. Hakadha haluna. Itulah yang sepatutnya kita tengok. Ni dah duduk main hari-hari, duduk selfie dengan gambar ya. Tak mikir kepada Al-Khaliq pencipta. Itulah manusia yang rugi, manusia yang tidak bahagia. Kalau dia nampak happy di dunia, dia tidak bahagia di akhirat. Wal'iyazu billah. Berapa dalil? 2. Al-an nantaqil ila, kita berpindah pula dalil antara langit dengan bumi.
Tadi di langit, yang ini di bumi, ini kita ambil yang tengah-tengah. Apa dia? Tengok ayat 9. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Dan di antara kesan-kesan kekuasaan kami telah menurunkan dari langit air hujan yang banyak faedahnya. Siapa dia kata tak banyak faedah? Banyak sekali faedah. Apa di antara faedah hujan? فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. Lalu kami tumbuhkan dengan kebun-kebun pohon-pohon buah-buahan. وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Dan pokok-pokok biji-bijiran yang dituai. Jadi ada pokok yang berdahan, yang mempunyai batang. Itu dia panggil pokok. Yang lain lagi macam padi. Itu pokok yang dia tak ada batang, dia ada kecil-kecil ya. Sekali ambil habis. Allahu Akbar. Bijiran jadi makanan. Berapa jenis ada? Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Serta pokok-pokok tamar kurma yang tinggi menjulang dan mengeluarkan mayang yang berlapis-lapis serta lebak putihnya. Allah. Sebab apa Tuhan sebut pokok? Dia sebut dah tadi pokok. Pokok semua ada dah. Kemudian dia sebut bijirin, gandum, jagung, beras, padi, apa lagi? Bali, pokok dah tu. Tapi kenapa disebut wan-nakhla, pokok tamar? Kenapa disebut pokok tamar? Detail pula tu, cerita pokok tamar detail. Cerita pokok tamar detail. Tinggi pokoknya. Laha tal'un nadid. Ada tal'u tu mayang dia yang mengeluarkan putih dia, kemudian jadi mekar, kemudian masak. Pelajar-pelajar kita ni, kenapa Allah Ta'ala sebut pokok tamar sedangkan tamar itu sudah masuk dalam pokok? Sebab itulah kehidupan masyarakat Arab zaman tu. Pokok tamar ini menjadi makanan dia, menjadi pokok yang dia tanam, ya pokok yang menjadi makanan asasi dia. Maka Allah Ta'ala sebut khas. Dan pokok tamar ini pula ada ciri-ciri tersendiri. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi buat teka-teki, apa ke pokok macam manusia. Semuanya bermanfaat daripada ujung daun dia sampai ke akar dia. Pokok. Sahabat-sahabat duk fikir pokok apalah ini. Ibnu Umar kata, aku fikir dalam kepala aku pokok kurma, pokok tamar. Sebab pokok tamar ni diguna semua. Daun dia boleh buat tu, batang dia boleh buat ni. Jadi kita mengatakan itu di antara pokok. Sebab itu dalam ayat ini Tuhan sebut khas wan nakhla. Puak Arab, mu ni apa cakap banyak? Pergi tengok pokok belakang rumah awak tu, depan rumah, depan tangga mu tu pokok. Kenapa tak tengok? Kita hari ni nak tengok pokok tamar, kita tengok juga. Di tempat kita ni di Kota Baru, mula-mula pokok tu dibawa ke sini, berbuah. Masya Allah, buah dia lagi. Buah comel sungguh-sungguh. Saya ada lagi gambar kita simpan. Kadang-kadang Facebook dia keluar balik gambar tu. Comel. Kata jadi weh. Tahu yang kedua tak jadi dah. Lo ni dengan besar batang pada apa dia ni? Batang dia apa kurus dah. Tak kata apa. Itu yang pentingnya pokok ni dia ada tempat dia yang sesuai. Di negeri Arab dia sesuai. Sebab itu pokok ni, pokok tamar ni, musim ada musim ni. Kalau kita nak tengok pokok tamar masak, kena pergi musim panas. Musim sejuk dia tak ada. Ni orang mari sekor anak-anak unta di zoo ni. Sekor ke 2 ekor? Ni zoo negara Kuala Krai. Dah nama dia. Baru buka. Kamal nama unta tu. Kamal.
Pasal orang putih panggil camel. Nah, kita Melayu panggil kamal. Di kamal tu ada. Uta kamal. Siapa nak tengok mari sini. Mari Kuala Kerai ni. Dekat yang pondok kita. Nah, sambil-sambil kita tafsir pagi kita tengok kamal. Boleh peda. Tapi dalam ayat ini Allah buat 3 saja tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama di langit, yang kedua di bumi, yang ketiga di antara langit dan bumi, iaitulah hujan. Tapi hujan pun dia turun ke bumi. Hujannya turun ke bumi, cuma asal dia tu itulah antara langit dan bumi. Kita bila naik kapal terbang, kita nampak benda tu, awan tu, nampak. Kadang-kadang dia bergegar. Bila dia langgar tu, anggap awan tu bergegar. Ana tanya pilot, kata tuan kapten, berani langgar? Dia kata kita kalau boleh kita tak nak langgar awan tu. Tapi kadang-kadang dia tak ada jalan, nak pusing jauh sangat. Dia masuk juga. Bila masuk tu goyang sekejap. Bergoyang. Jangan main. Tama-tama kalau musim hujan naik kapal terbang kecil. Allahu Akbar. Banyak pahala kita boleh. Asyik duk mengucap je. Tak. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Allahu Akbar. Berayap bergoyang ni. Itulah dia panggil kadang-kadang kita masuk dalam awan tu dia jadi zup turun. Dia ada vacuum apa benda istilah apa dia nantilah. Tengok semula. Ini kita nak bincang tanda kekuasaan Allah Taala ni. Kita bukan nak pergi tengok kapal terbang. Nak tengok kamal mari sini. Allah kata apa ayat 11 ayat terakhir. Rizqan lil ibad. Allahu Akbar. Rizqan lil ibad. Semuanya itu mana? Tanda-tanda tadi, langit, bumi, hujan. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami. Allah tak sebut sini hamba kami yang beriman ke yang tak beriman. Asalkan hamba dia makhluk Allah, boleh jalan rezeki dia. Hayawan, orang, jin, apa saja makhluk manusia yang Islam yang tak Islam, yang beriman ke yang kafir, semuanya dapat rezeki daripada apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada bumi ini. Oleh rezeki belaka. Bahkan lagi kuat perniagaan. Lagi kuat dia punya kekufuran, lagi besar dia punya bisnes. Kata apa? Sebab Allah nak bagi dia rehat. Nak bagi dia boleh harta atas dunia. Sebab mereka tidak ada nasib fil akhirah, tidak ada bahagian di akhirat esok. Jadi bahagian kamu di mana? Atas dunia sekarang. Tuhan bagi. Kalau dia baik pula, lagi baik dia punya kebanyakan. Begitulah suasana yang berlaku. Tapi kita kena ingatlah rezeki Allah Ta'ala begini untuk peringatan kepada kita. Bagi kita orang beriman, setiap kali kita makan, Nabi sebut dalam hadis, orang mukmin idza akala wa hamidallah wa idza syariba, bila dia minum dia puji Allah Taala. Semua yang kita dapat rezeki ni datang dari Allah. Kenapa kita sombong? Kenapa kita takabur? Jangan disombong-sombong. Ada setengah orang dia kata kita kalau nak bisnes kita kena langgar semua. Langgar semua. Rasuah dia langgar, riba dia langgar, macam-macam lorong dia langgar. Jadi ana sudah jumpa dengan beberapa orang peniaga Muslim yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada. Kadang-kadang orang muda yang kita jumpa. Kita nak pergi, kita sampai rumah dia, awal sikit. Anak dia, isteri dia berkata, sekejap dah, suami ada keluar. Gimana? Masjid. Peniaga besar tu, juta-juta punya projek. Di masjid, keluarga anak-anak dia masjid. Dia kata dalam perniagaan besar-besar ni dia ada majlis tertentu. Ada minum-minum ada. Dia kata saya nak mari berniaga, bukan nak mari cari betina, bukan nak cari botol arak sini. Awak nak berniaga dengan saya, kita MOU sini dalam perniagaan. Yang lain tak payah. Habis saya kata boleh hidup, alhamdulillah, syarikat saja berjalan dengan baik. Walaupun kita duduk dalam kelompok orang non muslim, tapi kita boleh hidup. Bahkan kita nak orang bukan Islam tu percaya kepada kita pula dengan integriti
dengan amanah, dengan takwa, dia yakin pula orang ni tak menipu. Hai, masya-Allah, tabarakallah. Baiklah. Tuhan kata apa? Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan lagi kami telah hidupkan dengan air hujan itu bumi yang mati. Demikianlah pula keadaan keluarnya orang-orang yang mati dari kubur setelah kadzalikal khuruj. Demikianlah pula keadaan keluarnya orang-orang yang mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula. Hidup semula, mati. Dia mati, dia kena hidup balik. Ini kepercayaan kita kepada apa? Kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa kita akan hidup balik. Kita akan hidup balik. Jangan tak hidup. Siapa dia kata tak hidup, orang tu orang pening. Dalil-dalil bukti cukup banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa dalil supaya kita lihat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi sebut, tengok hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunzilullahu minas sama'i ma'an. Allah Ta'ala turunkan dari langit air. Fayambutuna kama yambutul baql. Maka dia air itu akan menghidupkan manusia sebagaimana hidupnya sayur-sayuran, pokok-pokok kecil, hidup hijau lalu. Masya-Allah. Laisa minal insani syai'un illa yabla. Semua manusia ni akan rusak, akan punah dia punya ni. Sama ada rusak awal, contohnya macam orang-orang yang mati yang telah hancur dia punya jasad, itu punah awal lagi. Ada manusia sebahagiannya tak usah. Mayat dia dalam kubur relax gitu ya. Sekali dengan kain kapan dia. Itu yang kita kata package. Bila rusak tubuh, kain dia rusak. Kalau tubuh dia tak terusik, kain kapan dia sama juga. Putih comel. Nabi kata apa? Illa azman wahidan, kecuali satu tulang je, satu tempat yang tak hancur. Wa huwa ajbuz zanabi, ujung ekor solbi dia. Ujung ekor solbi tulang tu di situ tak hancur. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, daripada tulang itulah akan dipasang balik manusia ini pada hari kiamat. Hadzal hadis rawahul Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Hadis sahih. Satu lagi hadis yang berkaitan. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yas'aqun nas, manusia semua mati. Bila mari tiup serunai sangkakala, Israfil tiup, manusia semua mati. Summa yunzilullahu mataran, Allah Ta'ala turunkan hujan, ka'annahu til, macam zil, macam orang panggil gelap gitu, awan. Baca teduh bayang, turun hujan, bukan hujan lebat, hujan renyah-renyah gitu ya. Fantabmutu minhu ajsadun nas, maka semua tubuh manusia itu hidup balik. Summa yunfakhu fihi ukhra, bila manusia ni jadi semula, Israfil pun tiup kali yang kedua, dia punya serunai, prek, fa izahum qiyamun yanzurun, semua zub keluar daripada bangun semula, pergi berkumpul di mahsyar. Allahu akbar. Ada hadzal hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi para pelajar sekalian, itulah tafsir ringkas kita kepada ayat 6 hingga 11. Al-an, sekarang kita berpindah kepada mencari al-fawaid, faedah yang ada dalam kitab kita ni banyak, tapi kita nak janji kita ambil 5 saja kan. Kita ambil 5 je lah, jangan ambil lebih. Lebih-lebih kan tak habis matanya ikut masa pula. Baik.
Yang pertama, tengok ayat balik. Kita pergi kepada yang pertama, faedah yang pertama, al-faidatul ula. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afalam yanzuru ila as-samai fawqahum. Apakah kamu tidak tengok kepada langit di atas? Sehinggalah kepada ayat 8. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Tanda ya ayat. Ayat 6 hingga 8 tu. Ayat ini ulama tadabbur kata, Syekh Al-Qassab dalam kitab An-Nukat Ad-Dallah 'alal Bayan menyebut perbincangan ulama, dia kata ayat ini hujjatun, menjadi hujjah bil istidlali bisyahidi 'alal ghaib. Hujjah kita boleh buat dalil perkara yang nampak kepada perkara yang tak nampak. Perkara yang nampak kepada perkara yang tidak nampak, min qudratir rabbi, daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dia panggil ayat tadabbur. Kita kena berfikir, ta'ammul, kita kena perhati. Kita ada tadabbur, mana kita fikir kepada ayat ini. Ta'ammul, kita perhati. An-nazar, kita kena tengok. Jadi kita kena tengok pada ayat-ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala kita tak nampak. Allah Ta'ala tidak nampak. Yang kita nampak depan mata kita apa dia? Allah suruh tengok kepada makhluk dia. Tengok kepada makhluk aku. Silih berganti manusia atas dunia ini. Kemudian pokok-pokok yang aku tumbuhkan, yang langit, semua itu menjadi tabsiratan wa zikra, menjadi ingatan dan penelitian kepada orang yang nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Satu, wabil khalqi alal khaliqi min sun'ihi. Yang kedua, menjadi hujjah dengan makhluk ini kita buat dalil, buat hujjah adanya al-khaliq, maha pencipta. Orang yang tak berfikir dia tak tahu apa-apa. Orang yang tak berfikir dia tak rasa apa. Tak ada apa relax gitu je lah. Orang yang berfikir, dia akan fikir, Allah, takkanlah besar ni tak ada Tuhan. Takkanlah dunia ni berjalan saja begini. Tak. Jadi orang yang ada apa ni? Ada otak, ada pemikiran, dia akan berfikir. Orang yang tak berfikir ni orang tak ada akal. Otak ada, lembu ada otak. Sebab tu salah. Setengah orang ni kalau nak marah, dia marah kawan dia. Mau tak ada otak dia ni. Mana boleh tak ada otak? Lembu pun ada otak. Kambing. Tapi otak dia sedap dimakan. Kata orang menambahkan kolesterol. Nak kata apa dah? Itu orang gurau-gurau ya. Kalau jumpa gula otak, bismillah, kita pun tawakal Allah. Duk sibuk dengan kolesterol, tak makan atas dunia ni. Makanlah sikit-sikit. Kena kawal lah. Baiklah. Itu Allah Ta'ala suruh supaya kita tengok. Maknanya dia panggil istidlal bisyahid alal ghaib. Kita ambil dalil yang kita nampak untuk yang tak nampak. Kita dalil dengan adanya makhluk ini bil khaliq, dengan adanya pencipta. Subhanallah. Sebab tu orang badui mengaji tauhid lagi relax. Orang badui tenang. Dia kata al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Kalau ada tai unta, mana ada lah unta. Senang ke bagi dia? Dia duk kira unta, yang moga dia naik unta. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Ada unta, ada tai, adalah unta. Kita ni ada makhluk, adalah pencipta. Buat gitu ya. Mudah kan? Tauhid orang tua-tua senang. Tauhid ahli fikir ni payah. Takluk sana, takluk sini, akhir kali kita budak fikir nak pergi ke mana kita. Masya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita tengok lagi dalam ayat yang sama, afalam yanzuru, sampai kepada min kulli zaujin bahij. Ayat 6 7 itu. Zakara ta'ala fis sama'i salasah. Allah Ta'ala sebut di langit ada 3 komponen, 3 perkara. Langit ada 3 perkara yang kita kena fikir. Yang pertama al-bina, kekuatan, kekukuhan binaan dia. Tak pernah terbelah,
tak pernah runtuh. Kenapa benua tu hancur lebur? Langit jatuh semalam. Tak ada orang fikir. Yang kedua, wattazin. Allah Ta'ala letak perhiasan di langit. Perhiasan di mana? Di langit dengan bintang-bintang yang begitu comel. Yang ketiga, wa nafyal furuj. Allah kata tak pernah pecah. Tak pernah terbelah. Ini tak pernah terbelah. 3 perkara. Wa fil ardi salasah. Di bumi pula ada 3 perkara. Tanda pelajar. Yang pertama al-mad. Allah Ta'ala hamparkan dia, nampak. Yang kedua wa ilqa'ar rawasi. Allah Ta'ala jadikan bukit bukau sebagai pengimbang. Yang ketiga wal imbat. Allah Ta'ala tumbuhkan pokok atas bumi, tumbuh-tumbuhan. Maka dalam bawah dengan atas ni apa dilawan? Qabalal madda bil bina. Jadi langit Allah kata aku bina, bumi aku hampar. Satu. Wal bina'u raf'un. Jadi yang kedua wa ilqa'ar rawasi. Di langit ada perhiasan bintang-bintang, di bumi adanya bukit bukau. Kita ni kalau bumi kosong saja, comel ke tak comel? Tak comel. Sebab apa orang suka pergi sana sini? Ni orang sibuk naik kereta api, train tu dabung. Pasal apa? Nak pergi tengok Gunung Setong. Di Sungai Durian ni kalau ada bukit besar-besar, kita pun akan iklankan nak mari di sini kita mendaki bukit dah. Tapi ada apa? Ada Sungai Durian pun tidak ada. Ramai orang mari sini. Dia kata ustaz tak bang pun. Kata tak bang apa? Tak bang durian. Kata sungai je ada, durian tidak ada. Awak ni mari duduk main kita. Ya. Dia mari melawat sini dengan awak boleh makan durian. Kita kata tidak boleh makan durian, kita bagi ilmunya. Baung ilmu tu lebih besar daripada baung durian. Baung durian ni hotel tak boleh masuk dia. Durian. Awak pergi hotel besar-besar, dia pangkah gambar durian. Kita kata naik ke apa. Pokok sedap-sedap gambar dia pangkah pula dah. Rupa-rupanya ada benda yang dipangkah oleh orang itu bukan benda tak baik, benda sedap. Kalau kita tengok poster-poster ustaz kita dipangkah oleh orang, awak simpanlah gambar tu. Ini menunjukkan ustaz yang best ni. Sebab apa tu orang pangkah dia? Sebab dia sedap, tapi oleh kerana terlalu sedap jadi dia tak boleh masuk kawasan tu. Allahu Akbar. Main durian pula kita hari ni. Jadi yang ketiga, Allah kata di atas bumi ada tumbuhan, Allah Ta'ala nafi di langit ada pecah. Jadi 3 lawan 3. Maka di sini para ulama mengatakan al-ilmu yahsulu bil ilmi. Apa ni? Bil ilmi bid dalil. Kita nak dapat ilmu tu mendapat ilmu melalui dalil-dalil. Bukti-bukti bagi orang yang mengetahui, dia berfikir. Waliman yazkuruhu ba'dan nisyan. Bagi orang yang lupa, lepas tu dia ingat. Itu dia panggil dapat ilmu balik. Kita ni banyak kan, kita terlupa. Sebab itulah Allah kata, baiklah, kita ambil hak tu dulu. Hak apa ni, tumbuh-tumbuhan dulu. Maka, ini yang nombor 3 ni, sabar. Yang ketiga, Allah sebut ayat Quran, tabsiratan wa zikra li kulli 'abdin munib. Menjadi tafsirah, menjadi perhatian kepada kebenaran, wa zikra, dan peringatan. Ingat Allah Ta'ala kata tabsiratan, menjadi perhatian, tafsirah, wa zikra, dan ingatan. Maka di sini tanda pelajar. Apa beza di antara tafsirah dengan zikra? Tafsirah tu sebagai perhatian. Kita nampak, kita perhati tengok. Yang kedua, tazkirah sebagai peringatan. Apa beza? Ini tulis para pelajar. Dia kata, at-tafsiratu mustamirratun. Hak kita nampak, yang kita duk perhati, yang kita duk tilik ni berterusan. Zikra, peringatan tu indan nisyan, bila kita terlupa. Saya nak peringat balik ni. Betul. Saya lupa dah tu. Nasib baik awak ingat. Itu betul. Fahadhil ayatu, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini untuk apa dia? Untuk dua-dua, tafsiratan wa zikra.
Tabsiratan wa zikra. Mana bila kita tengok kita tak nampaklah kuasa Allah Taala itu. Zikra menjadi peringatan. Bila kita ingat, kita kembali kepada Al-Khaliq, bersyukur. Sebab apa kita kena syukur? Sebab yang memberi anugerah kepada kita perkara ini Allah Azza wa Jalla. Menarik ni. Tengok ni para pelajar. Apa beza di antara tafsirah dengan zikra? Anna tafsirata, bila kita sentiasa perhatikan, kita akan dapat ilmu dan makrifah. Habis zikra, peringatan, tujibul inabah wal inqiyad, membawa kepada kita tunduk dan akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Wa bihima tatimmul hidayah, dan melalui dua inilah sempurnanya hidayah seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu. Jadi kita kena ingatlah. Maka sebab apa Allah Ta'ala sebut tafsirah sebelum zikra? Tanda ni pelajar. Dalam ayat ini Tuhan kata tafsiratan wa zikra, fatazkira fa idza tadhakkara tabassara. Bila dia ingat kepada Allah, dia tengok, dia fikir kepada makhluk Allah Ta'ala. Fatadhakkuru qabla tabassur, maka kita kena ingat dulu baru kita fikir. Bila kita ingat, bila kita fikir. Tapi dalam ayat ini Tuhan kata tafsirah wa zikra. Kenapa? Dia kata wa idza quddima alai, walaupun disebut lafaz tafsirah dulu, sebenarnya ingat baru fikir. Orang tak mikir dulu baru ingat, ataupun macam ni. Tengok dalam ayat suratul A'raf, tanda suratul A'raf ayat 21, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru. Orang-orang yang bertakwa, bila dia ganggu oleh syaitan, setelah dia ingat balik, fa idzahum mubsirun, bila dia ingat balik, dia pun fikir balik kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Itu kata di para ulama yang mengkaji dalam masalah ini, mana tafsiratan wa zikra, mana ingat atau dia fikir, ataupun dia fikir kemudian dia ingat. Ayat ini payah sikit. Dua-dua tu menjadi satu perkara yang dua-dua tu mesti kita kena ada. Kalau tidak ada, kita akan kepeningan di dalam hidup kita ini, para pelajar sekalian. Baiklah, kita berpindah kepada yang keempat. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kami turunkan air dari langit, kami tumbuhkan tumbuhan dan juga biji-bijian. Minal hikami, dari antara hikmah, kenapa Allah turunkan air itu dari atas, dari langit? Dia tak bagi air itu dari bawah saja. Jawab dianya, liyashmala qimamal jibal wa marati'al ibil, supaya semua tempat atas dunia ni merasai air. Merasai air. Jadi kalau air mari bawah, macam mana kita nak pam naik atas bukit? Bukit bukannya tinggi rendah. Jadi bila Allah Ta'ala waktu hujan letak atas bukit, maka bukit tu simpan air, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit air itu mengikut keperluan alam dan keperluan makhluk dan juga keperluan manusia. Allahu Akbar. Akhir kali air itu mari ke bumi, masuk dalam air, dalam sungai, sungai bawa semula ke laut, dipanaskan balik, tabakhur, bum, jadi hujan semula. Hakaza wa hakada. Masya Allah. Kemudian orang buat tangki air kat mana? Atas ke bawah? Atas. Demikianlah tangki air bumi ni, tangki air dunia ni, Allah Ta'ala letak di mana? Letak dalam bukit. Sebab itulah kita tak pelik, kita pergi mana-mana, air yang terjun daripada bukit. Semalam saya duduk dekat airport, dia kata, sini Ustaz, tak payah masuk dalam bukit, nak tengok air, mari kita pergi. Gigi sampai ada tempat tengah-tengah pandak, dalam bangunan airport, zup, turun hujan. Kita kata hujan sini rupanya. Manusia penuh duduk situ. Rupanya manusia ni bila tak ada bukit, dia sendiri yang buat air terjun. Allahu Akbar. Ini cerita saya ni, cerita air. Nak dengar? Jangan lagi. Almarhum Sultan Ismail Petra dulu, Sultan Kelantan dulu, dia pergi melawat Madinah.
Masa tu Madinah banyak ni air terjun di bukit ni. Waterfall dia panggil ni, air terjun. Lalu dekat dengan Masjid Quba, Masjid Qiblatain, tepi Masjid Qiblatain tu air terjun, air dia baru buat air bukit. Kita kata tuanku, ni air terjun ni. Oh, air terjun. Oh, ada air terjun sini, kata ada tuanku. Dia terjun daripada pahit. Gelak suka dia, Allah almarhum suka dia. Masya-Allah. Dia kata dia PA dia pandai atau cokik. Nah, kata sajalah kita happy lah. Moga berjalan malam-malam ni. Kita berjalan malam raung kereta nak tengok. Dia kata air sungguh hak turun tu, tapi bukannya air mata air pahit tu. Allahu akbar. Seronoklah cerita-cerita lama ni. Baik, kita dah sudah cakap banyak. Yang pentingnya Allah Taala turunkan air itu, kenapa diturunkan di atas bukit? Sebab daripada bukit itulah turunnya menjadi tangki, daripada tangki itu dihantar sana sini. Masya-Allah tabarakallah. Oh, ada juga yang tangki di bawah, ada macam sungai. Kita pom naik, tapi orang tak naik pom atas bukit tu. Bukit ni sudah ada air dia. Baik, kita pergilah kepada yang kelima. Allah kata apa? Tengok ayat yang terakhir. Tuhan kata, rizqan lil ibad. Allah kata, rizqan lil ibad. Hai ini, apa ni? Rezeki yang aku bagi ni kepada hamba-hamba aku. Lam yuqayyid al-ibad huna bil inabah. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut? Tengok ni. Dalam ayat yang sebelumnya, tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Makhluk ini, pemandangan ini menjadi peringatan, pemikiran kepada siapa? Kepada hamba yang kembali kepada Allah. Tapi bila Tuhan sebut rizqan, Tuhan tak kata lil ibadi, lil mu'minin, wal mu'minat dak. Dia kata rizqan lil ibad, menjadi rezeki kepada hamba-hamba Allah lis. Sebab apa? Sebab semua rezeki ini boleh dimakan oleh semua orang. Yang mukmin, yang kafir, yang muslim, yang tak muslim. Yang pakai baju, yang tak pakai baju. Hayawan yang melata, yang melompat, yang ada kaki, yang tak ada kaki, semua boleh makan. Tapi untuk nak tazkirah, menjadi peringatan dan menjadi pengajaran daripada makhluk ini, hanya orang yang munib, orang yang kembali kepada Allah, itu saja yang mendapat faedah daripada pemerhatian ini. Orang lain dapat selfie, dapat ambil gambar, dapat cerita sana sini, tapi mereka tidak dapat mengenali Allah. Masya-Allah. Allah. Kita kata betapa luasnya rahmat Allah. Tuhan kata rizqan lil ibad. Dia tak kata rizqan li abdim munib. Oh, kalau Tuhan sebut macam ni, mati kering orang kafir. Tak ada makanan. Tapi oleh kerana makanan itu kepada semua, mereka lebih banyak daripada kita. Sabar-sabarlah. Ad-dunya, dia kata orang dunia ini sijnul mu'minin wa jannatul lil kafir. Penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang yang bukan mukmin, bukan Islam. Biarlah dia syurga dia sekarang, tapi di akhirat esok kalau dia tak masuk Islam, mereka akan tidak ada lagi bahagian. Kita susah atas dunia kecil. Dalam hadis kata manusia ni sekali kena selam je. Orang yang betul pemegang nikmat atas dunia ni, jutawan yang paling besar dunia, sekali kena selam dalam neraka, di akhirat esok dia kata tak ada apa yang dia pernah rasa atas dunia. Kita orang mukmin susahnya di atas dunia ni, tapi sekali kita pijak kaki dalam syurga, kita terlupa habis hak kita susah atas dunia ni dulu. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa ma Allah waj'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kita semua daripada ahli syurga, dan rezekikan kepada kami semua amalan yang boleh mendekatkan kami kepada keampunan Allah, mendekatkan kami kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyampaikan kami ke syurga-Mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat kita yang 8, bermula daripada ayat 12 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.